Kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu untuk berpikir, memberi pendapat, memahami, mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitarannya. Ia melibatkan aktiviti mental seperti ingatan, mengkategori, merancang, menaakul, menyelesaikan masalah, mencipta, berimajinasi, dan sebagainya. Kemahiran kognitif ini penting untuk kelangsungan hidup bagi seseorang individu. Pembinaan pemikiran kanak-kanak diberi penekanan untuk perkembangan kognitif kanak-kanak ini. Ia tertumpu kepada perubahan pemikiran kanak-kanak yang berlaku daripada satu tahap ke satu tahap peringkat perkembangan yang seterusnya. Menurut salah seorang tokoh dalam pendidikan awal, proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh, bermula selepas lahir sehingga kita mencapai tahap kematangan. Setiap individu akan sentiasa mencoba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Beliau turut mengenal pasti 4 faktor yang saling berkait yang boleh mempengaruhi proses pemikiran individu, yaitu kematangan biologi, interaksi individu dengan persekitaran, pengalaman sosial, dan keseimbangan. Kematangan biologi merupakan proses pemikiran yang dipengaruhi oleh faktor baka ataupun genetik. Kemudian interaksi individu dengan persekitaran pula merupakan komunikasi atau interaksi antara individu dengan persekitaran untuk memahami perkara-perkara yang berlaku. Mereka akan menerka, menguji, memerhati, dan menyusun maklumat yang diperoleh. Seterusnya ialah pengalaman sosial, yaitu pergaulan individu dengan orang-orang di persekitarannya seperti ibu bapak, adik-beradik, rekan, guru, dan sebagainya. Faktor terakhir ialah keseimbangan, yang merupakan salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk mengadaptasi dengan situasi-situasi yang baru mereka alami. Aktiviti yang sesuai untuk meningkatkan perkembangan kognitif bayi, yang pertama yaitu aktiviti puzzle, di mana aktiviti membuat puzzle mampu membantu melatih otak kanak-kanak untuk berfungsi dengan lebih baik. Seperti mana yang kita tahu, permainan puzzle ini tidak mudah untuk diselesaikan. Ia memerlukan imajinasi agar kita dapat gambaran puzzle yang ingin kita buat. Selain itu, permainan puzzle ini juga diwujudkan dalam pelbagai tema dan topik. Sebagai contoh, bertemakan gambaran haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Permainan ini juga mempunyai pelbagai bentuk, warna, serta size. Secara tidak langsung, ianya mampu merangsang kepekaan visual serta menambahkan pengetahuan kognitif. Kanak-kanak secara tidak langsung memainkan permainan puzzle ini. Oke, selamat pagi kanak-kanak. Hari ini Cikgu akan membuat satu aktiviti, yaitu aktiviti bermain puzzle. Oke, Cikgu benarkan kamu pilih mana-mana puzzle yang kamu suka. Oke. Oke, kamu boleh sudah mula untuk buat tuh puzzle kamu yang kamu pilih. Itu simpan di atas dia tuh. Itu simpan yang bagian sini. Oke, pandai Chris Abel. Christian boleh? Ini di mana, Cikgu? Yang mana? Ini di. Tengok. Oke, yang ini di bagian sini nih. Coba kamu sambung. Oke, pandai. Oke, pandai Christian dan juga Chris Abel karena telah menyelesaikan puzzle kamu. Aktiviti yang kedua yaitu aktiviti memadankan nomor dan bilangan, di mana aktiviti ini bukan sahaja dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak-anak, tetapi anak-anak juga dapat mengenal nomor asas. Dalam menjayakan hal ini, aktiviti memadankan nomor yang sama bermula dari nomor 1 hingga nomor 10 sebagai permulaan boleh dilakukan oleh guru kepada kanak-kanak di dalam bilik darjah. Hal ini dapat meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak karena semasa mereka menyertai aktiviti ini, mereka akan berpikir di mana padanan nomor yang betul hingga mereka dapat menyelesaikan aktiviti ini. Untuk Florida main, kasih padan nomor yang sama. Lepas itu Florida kasih kira bilangan ikut di quantity, oke? Oke, kita mulai. Ikut yang di situ.
Padan dulu. Dipadan, lepas tuh kira kesepiran di ini daun ikut di nombor. Kasihkan ya gitu. Oke, satu lagi. Sebut. Kira. 1, 2, 3, 4. Ini 3. Berapa 3? Ada kamu lihat. Activity yang ketiga yaitu permainan video game yang menggunakan teknologi canggih dengan tidak berlebihan, di mana kanak-kanak dapat meningkatkan kognitif mereka melalui permainan yang disediakan khas untuk kanak-kanak menggunakan komputer atau telepon bimbit. Sebagai contoh, kanak-kanak bermain permainan PAW, Dentist, dan Mental Math, serta My Digidog. Hal ini akan membuatkan kanak-kanak berpikir cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang terdapat dalam permainan video tersebut. Selain itu, kanak-kanak juga akan dapat melatih mental mereka untuk mengingat sesuatu dengan lebih baik. Genevi, Ya. Elvia, masa sudah tamat? Oke. Oke. Permainan video game membantu kanak-kanak untuk mengingat dengan lebih baik dan membantu kanak-kanak berpikiran lebih kreatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah serta membantu kanak-kanak untuk menambah kegembiraan dalam diri mereka. Melukis dan mewarna merupakan suatu aktiviti yang mampu membantu dalam meningkatkan perkembangan kanak-kanak. Aktiviti mewarna dan melukis ini juga amatlah membantu dalam memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan perkembangan dari sudut intelektual dan juga emososial kanak-kanak. Terdapat banyak faedah apabila aktiviti melukis dan mewarna ini diterapkan dalam diri kanak-kanak. Antaranya ialah kemahiran motor halus kanak-kanak dapat dipupuk dengan menggunakan aktiviti latihan melukis dan mewarna. Hal ini karena latihan yang terbaik untuk menguatkan motor halus kanak-kanak adalah dengan melukis dan juga mewarna. Ianya boleh dikaitkan karena dengan adanya aktiviti melukis dan mewarna diterapkan dalam diri kanak-kanak, ia dapat membantu kanak-kanak dalam merangsang dan melatih kemahiran motor halus. Karena otot jari, tangan dan juga pergelangan tangan bergerak semasa melukis dan juga mewarna. Di samping itu, aktiviti melukis dan mewarna juga dapat membantu dalam membina imajinasi kanak-kanak dalam membuat mereka berimajinasi untuk membentuk sesuatu objek dalam lukisan dan kemudian memikirkan warna apakah yang sesuai untuk mereka gunakan. Kanak-kanak juga dapat meluahkan perasaan mereka melalui lukisan agar mereka mempunyai satu medium alternatif selain daripada ibu bapa untuk meluahkan perasaan mereka. Oleh itu, aktiviti seperti melukis dan juga mewarna amatlah digalakkan dalam kalangan kanak-kanak karena ianya mampu bagi meningkatkan perkembangan kognitif kanak-kanak. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, Cikgu. Selamat pagi. Selamat pagi, Cikgu. Oke, jom kita mulakan aktiviti kita hari ini. Jom. Oke, hari ini aktiviti kita adalah melukis dan mewarna. Oke, hari ini Cikgu mau kamu melukis apa yang kamu mau lukis.
Contohnya kamu melukis bentuk love, bulatan, 4 segi. Wah, Husna lukis apa tuh? Husna lukis apa? Pia lukis apa, Safia? Wah, pandainya. Oke, selepas kamu siap melukis, kamu buat apa? Wow. Kesimpulannya ialah sebagai seorang guru, mereka haruslah membantu murid agar dapat mencapai perkembangan kognitif yang optimum. Guru-guru haruslah memberi peluang kepada murid-murid dalam melakukan aktiviti yang boleh memperkembangkan kognitif seseorang kanak-kanak. Aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru adalah seperti aktiviti hands-on, yang mana aktiviti ini melibatkan pelbagai daya dan psikomotor. Hal ini karena kanak-kanak lebih banyak menggunakan sensori motor atau anggota badannya untuk berinteraksi dan memahami persekitarannya. Permainan seperti ini secara tidak langsung dapat meningkatkan keupayaan kognitif kanak-kanak untuk berkembang karena mereka berusaha ingin mengetahui apa yang ada di persekitarannya. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan bahan-bahan yang menarik karena melalui bahan-bahan yang menarik, ia akan dapat menarik perhatian kanak-kanak untuk belajar. Seterusnya, guru juga boleh memperkembangkan kreativiti murid bagi membentuk perkembangan kognitif mereka. Guru harus memberi peluang kepada murid memperkembangkan kreativiti kanak-kanak melalui lukisan. Hal ini karena murid-murid pada peringkat ini mempunyai daya imajinasi dan fantasi. Oleh itu, guru-guru haruslah mewujudkan hubungan baik dengan ibu bapa dan berbincanglah tentang frasa-frasa yang selalu digunakan di rumah agar guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai kepada murid.